Wanita hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawati, ibu istri, permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Wow. Okey. Itu dia tadi persembahan pembukaan
daripada adik-adik Sekolah Kebangsaan Macang Bubuk 2, Taman Macang Bubuk, Bukit Mertajam, Pulau Pinang. Sungguh meriah adik-adik ni dengan persembahan tarian piring itu tadi yang membuka siaran untuk wanita hari ini, hari Sabtu. Kalau kita cakap tentang tarian piring tu, ada kaitannya dengan topik yang kita bawakan pada hari ini. Kalau kita lihat depan ni, ada banyak pinggan-pinggan mangkuk. Tapi kan hari ini sebenarnya Siti dengan Mimah dia kembali bersatu untuk watak hari Sabtu. Saya tengok awak tadi in karakter awak macam perhati je apa yang adik-adik tu buat Dia bukan perhati dia lebih kepada ambil mood sebab Siti ni dia suka nak mengacau mood saya. Kejap lagi dia ajak bersembang dia jadi lain. Tapi apa pun hari ni kita awak nak cakap saya bucah awak gelak lah. Tidaklah. Sama-sama lah. Tadi Siti pun cuba-cuba dia angkat pinggan tu kan. Dia nak orang kata berdansa sekali dengan adik-adik tu. Bukan apa Wak. Sebab kita tengok adik-adik kita tu dia buat tarian piring tu. Piring tu kecil. Tapi ini besar Wak. Ini Wak ada pinggan kangkung. Gelak. Pinggan kangkung, pinggan bunga ros, dan saya kira antara penonton-penonton dekat rumah ketika ini, ibu-ibu, ayah-ayah ataupun kakak-kakak yang melihat pinggan-pinggan koleksi yang kita bawakan hari ini, pastinya akan kembali mengembalikan nostalgia anda bersama dengan insan-insan yang tersayang yang pernah berada istimewa di hati kita. Contohnya pinggan-pinggan arwah nenek, arwah ibu yang kita simpan sampai ke hari ini, kita jadikan kenang-kenangan. Kadang-kadang kan makan dalam pinggan ni walaupun lauk tak sedap, tapi sebab makan dalam pinggan ni jadi sedap. Sampai menjerit air mata jadi kuat. Itu diri sendiri kan. Tadi saya sempat-sempatlah bersembang dengan saya punya makeup artist. Dia kata dia orang Kedah. Dia kata orang dulu sanggup ni nak main duit kutu sebab nak beli pinggan. Ya ke? Tapi sebenarnya kalau cakap tentang pinggan dan wanita dan juga ibu-ibu kita ni, saya ingat lagi mak saya kan. Dulu-dulu dia memang banyak macam itulah main kutu. Simpan pinggan mangkuk. Dulu arwah kakak saya cakap, kenapa mak suka nak beli pinggan mangkuk? Sebab kalau dia kemas dia suka buang. Lepas tu mak saya kata, nanti kalau anak-anak kahwin dia nak bagi seorang satu set. Jadi ibu-ibu. Betul tak? Ibu-ibu macam tu tak? Betul. Sebab ibu-ibu ni memang dia ada perancangan untuk anak-anak. Mungkin kita tak menghargainya Fatin, tapi sebenarnya kalau kita lihat pinggan mangkuk ni, setiap satu daripada koleksi-koleksi yang ada ni pasti akan ada sejarah, cerita dan nostalgianya yang tersendiri. Betul. Dan hari inilah kami nak kongsikan, selain kita nak menggamit nostalgia tu, kita nak tahu apa sebenarnya kalau kita bercakap mengenai sentimental value pinggan-pinggan dan juga mangkuk-mangkuk antik ini kan. Mungkin ada yang dah tahu, ada yang belum tahu. Hari ini kita akan bawakan untuk anda untuk siaran hari Sabtu kami. Betul. Bagi anda peminat-peminat pinggan mangkuk antik ni, sama ada pinggan kangkung, pinggan apa lagi? Pinggan ros, pinggan ayan dan macam-macam lagi. Sila hadir, angkat tangan, bagi love banyak-banyak di Facebook kami dan hantarkan komen-komen anda. Mungkin masa dulu cuci pinggan dekat surau anda bertemu jodoh dengan suami dan sebagainya. Masa jadi penanggah ataupun mungkinlah kan anda ada pelbagai cerita-cerita tersendiri tentang koleksi pinggan mangkuk ini. Anda kongsikan bersama kami di Facebook dan juga Instagram kami. Itu anda kongsikan. Nanti kejap lagi ini kami nak kongsikan dengan anda berkenaan dengan kompilasi berkenaan dengan pinggan mangkuk antik ini. Jom kita saksikan. Silakan. Jom.
juga Fatin. Tapi sebenarnya kalau dengar lagu-lagu dengan gambar-gambar sedih kan, sebab memang inilah sebenarnya nostalgia yang kita kembalikan, kenangan-kenangan juga kami bawakan untuk anda kongsikan di Wanita Hari ini. Sebab ada juga dalam kalangan anak-anak hari ini yang mak-mak ni dengan ayah dulu susah-susah kumpul ni, main kutu lah tadi kan, utang lah nak bagi simpankan pinggan mangkuk ni. Anak-anak hari ini bila ibu ayah tak ada, dia nak jual je ataupun nak bagi kat orang. Betul. Tak patut. Tak patut sebenarnya. Tapi sebenarnya itu orang kata pelaburan juga kalau saya kira yang mana orang memang mencari pinggan-pinggan antik ni. Bukan sahaja orang-orang lama tetapi ada juga dalam kalangan belia muda yang ada minat juga untuk mengumpul pinggan mangkuk lama ni. Dan hari ini kita nak kenalkan dengan anda penonton di rumah. Kita bersama dengan Muhammad Firdaus Khairi, merupakan seorang pengumpul pinggan mangkuk antik ni juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, Firdaus ni ada banyak bakatnya. Boleh main piano, bukan saja mengumpul pinggan mangkuk tapi mengumpul tapuai dan macam-macam lagi, betul Betul. Okey, uniknya kalau kita cakap tentang hobi ataupun minat mengumpul ni, Firdaus, macam mana boleh terfikir untuk kumpul pinggan mangkuk lama? Sebab ada orang dia rasa kumpul pinggan mangkuk ni macam sampah, macam nanti penuh rumah lah, banyak-banyak sangat kan. Tapi kenapa awak melihat ini sebagai satu benda yang sangat-sangat berharga? Okey, first time saya rasa minat dengan pinggan mangkuk ni sebab nenek saya sekarang dia memang ada desain-desain lama ni, so daripada kecil memang dah didedahkan pakai pinggan ni apa semua. So daripada situ kita dah start rasa macam cantik pinggan ni kan, dia punya desain. So bila dah semakin membesar tu, dah meningkat usia, orang kata bila ada orang lain yang up dekat grup media sosial ke apa macam pinggan mangkuk lama ni, so saya dah mula rasa macam nak try kumpul lah. Cuba nak orang kata nak ingat balik kenangan dulu bila pakai pinggan mangkuk apa semua kan. Lap air mata tu nak. Okey, Firdaus. Mungkin juga generasi muda termasuklah saya juga kan. Saya tahu ada yang ini upah saya. Nampaklah, betul. Yang ini upah saya ada, tapi mungkin juga ada orang kata nama-nama tertentu untuk jenis-jenis pinggan mangkuk antik ni. Okey, selalunya kalau orang kata pinggan mangkuk lama ni yang selalu yang famous lah orang kata kan. Sekarang inilah desain ni, bunga kangkung. Bunga kangkung ni orang kata yang paling popular lah. Ini wajib lah, raya ini semua wajib ada. Ni kalau kata orang yang kumpul ni mesti ada yang ni satu. Desain ni bunga kangkung. So yang ni first design yang saya kumpul. First. Kalau cakap dari segi first design susah nak kumpul pinggan kangkung lah, macam-macam lah, bunga rose dan sebagainya ada. Susah tak sebenarnya nak dapatkan koleksi-koleksi ni? Kalau ikutkan macam saya first time newbies, mula-mula tu memang rasa macam susah jugalah nak cari design bunga kangkung ni dengan orang kata apa yang design kita nak. Yang first time kita nak collect tu macam mana design dia, bunga apa kan. So kalau lepas tu dari masa ke semasa tu bila kita dah join group apa semua, dah jumpa, dah kenal orang-orang lama ni, so daripada situ dah senang dapatlah. Orang kata sistem butter lah juga kan, boleh juga. Sebab kita kena ubah persepsi dan juga pemikiran kita. Golongan muda ni, setengah orang dia rasa macam banyak sangat pinggan kat rumah, dia macam ia tidak dilihat sebagai satu yang berharga. Tapi kadang-kadang sebab sayang sangat pinggan mangkuk ni, ada koleksi-koleksi ni. Tapi kadang-kadang mak kita kat rumah, walaupun ada pinggan-pinggan cantik ni, nak makan dia kata pakai pinggan yang dapat hadiah beli sabun. Itu patut ke tak patut sebenarnya? Itu kalau ikutkan saya tak patutlah kot kan. Tapi kalau kata memang dah start kumpul apa semua, kita pakai je lah sebab kita beli memang kita nak pakai kan. Walaupun sayang tapi pakai jugalah. Tak ada takut macam pecah ke sumbing ke? Itu atas nasib lah kot. Macam saya kumpul, saya akan pakai lah. Maksudnya kumpul dan pakai, bukan kumpul dan pakai. Bukan kumpul dan simpan. Okey, Firdaus, nak tahu jugalah macam dari aspek penjagaan, kita nak jaga ni dah lama kan, daripada zaman nenek, mak kita semua, tapi nak jaga bagi dia betul-betul kekal nampak macam sama macam dulu. Apa agaknya tipsnya? Macam saya just basuh macam biasa, dah lepas pakai basuh macam biasa, lap simpan dalam lemari lah. Kalau macam ada certain pinggan yang dia ada retak 1000 tu, dia punya penjagaan tu kena careful sikit lah sebab dia mudah pecah kan. Okey. Apa yang menyebabkan pinggan tu boleh jadi retak 1000? Sebab yang retak 1000 tu tak ada bawa kat sini. Tak ada. Macam ada macam dalam ni. Boleh nampak ke? Dia macam 1000. Ya, ada sikit. Dia nampak retak macam tu kan. Itu sebab apa? Setakat yang selalu lah, kalau yang macam ada retak 1000 ni, dia dari segi usia, faktor usia dia memang dah lama, dari segi penggunaan daripada dulu, so bila dah selalu pakai dia akan macam ada Ya, betul. Tadi kita dah cerita itu tentang pinggan kangkung kan. Tapi kalau yang plain ni apa? Noritaki? Yang ini desain JNJ Mickey. Yang cawan ni desain JNJ Mickey. Ini memang old school ni. Memang ringan pun ringan Boleh rasa? Sekejap nak tuangkan kopi.
Dia tak bagi kita rasa. Awak anggap dia ada kopi kan. Ini awak bayangkan awak ini kopi kampung kan. Kopi kampung pula minum. Menantu siapa lah ni? Sedap ke tak sedap? Saya rasa je. Kosong lagi awak boleh masuk minang. Okey. Cuba-cuba. Kita nak kongsikan juga kepada anda penonton-penonton antara komen yang dikongsikan oleh rakan-rakan kita di Facebook. Daus, ini daripada Natirah Muhammad Yusof. Katanya, saya ada menyimpan beberapa pinggan, teko dan cawan antik. Ada yang saya beli dan ada yang arwah mak saya punya. Barangan antik tu dah hampir 70 tahun, malahan lebih tua daripada usia saya tetapi masih elok. Okey, ini daripada Alina Syarif pula. Alina cakap, minat sangat-sangat pinggan mangkuk lama ni. Mula-mula dengan kutip dari rumah mak dan mertua. Saya sanggup beli untuk cukupkan set tapi masih tak cukup-cukup lagi. Mungkin boleh tanya dekat Firdaus, boleh join group dia. Ini daripada Ahnita Ahmad pula. Dia kata pinggan mangkuk ni masih ada lagi kat rumah mak saya. Pinggan mangkuk turun-temurun dari moyang. Turun ke mak, kemudian diagih-agihkan pada anak yang lain. Betul macam pengacara cakap kita lah tu, pengacara tu. Dia orang main kutu untuk set pinggan mangkuk ni. Harga pinggan mangkuk ni pun mahal sekarang kalau nak beli. Kualiti dia pun sangat-sangat baik sebab memang tebal. Okey, Daus. Ini soalan cukup mas. Kalau lah ada orang nak beli yang collection pertama Daus tu, agak-agak nak jual tak? Macam tak lah. Macam tak. Sebab itu first time saya collect, so macam simpan je dulu. Tapi you are play sekarang. Kita settle sini. Kita jangan tunggu-tunggu. Kita settle sini. Okey. Tapi bagi penonton-penonton kita gurau-gurau je. Penonton-penonton yang mungkin nak melihat antara lain koleksi-koleksi yang Firdaus ada ataupun nak bertanya tips penjagaan dan sebagainya kan. Ada tak mungkin Instagram ke ataupun TikTok yang boleh penonton-penonton wanita hari ini ikuti perkembangan Firdaus? Kalau kata nak tengok, macam saya selalu post dekat TikTok saya. TikTok saya dekat Harry Fir. Boleh tengok kat situ macam saya selalu masak. Masak kuih apa semua, lauk-lauk lama. So saya akan guna pinggan-pinggan ni. So boleh follow saya dekat TikTok saya dan juga di Facebook saya lah. Okey. Itu dia. Harry Fir. Fatality dia susun satu persatu nampak cantik. Siap ada lampu lagi. Saya pun tidak begitu. Kita kena mulakan lawak sekarang awak. Awak tak penerbit saya hari ni Wak. Hari tu dia ceritalah dia pindah rumah. Dia pun ada banyaklah pinggan-pinggan lama dia nak bagi kat orang Wak. Kita dulu Wak utamakan kawan-kawan. Lepas tu kita cakap ya Wak boleh jual Wak boleh simpan. Baru dia rasa benda tu berharga. Okey. Kalau anda ada komen-komen lain boleh teruskan hantar komen anda di Facebook WHI TV 3. Kami nak berehat seketika. Sedap tadi kopi tadi? Sedap sangat. Terima kasih Daus. Okey, kita nak berehat dahulu seketika, kembali selepas ini di Wanita Hari Ini. Wanita Hari Ini. Wanita Hari Ini. Anda masih lagi bersama kami di Wanita Hari Ini. Kami masih lagi nak kongsikan berkenaan dengan pinggan mangkuk antik. Kalau tadi kita dah bersama dengan Daus, hari ini kita nak bersama dengan Faza Irzani Ibrazi. Kalau kita penuh Saprah ni dengan koleksi-koleksi beliau. Okey. Faza, mungkin Faza boleh kongsikan. Kalau tadi Firdaus dia dah kongsikan walaupun baru 2 tahun beliau berjinak-jinak dalam mengumpul pinggan-pinggan mangkuk lama ni, tapi kalau kita lihat dari segi koleksi pinggan-pinggan ni ada perbezaannya. Okey, boleh tak kongsikan dari segi koleksi-koleksi yang ada di depan ni Faza? Okay, macam saya kumpul semua pinggan asal lama ke vintage ke saya kumpul. Semua brand dan daripada China ke England semua saya kumpul lah. Macam contohnya yang ni peranakan wear. Peranakan yang ni Ayan lah yang kita tengok kan. Animal. Yang ni daripada England, panggil Mekin. Okey. Lepas tu yang ni Pyrex, England jugalah. Dia ada England, ada France. Ini memang legend. Ini betul. Mak-mak kalau hari raya keluar wajib. Mesti elok-elok jangan pecah. Lepas tu kalau dah habis raya kena lap kering-kering mau nak simpan. Betul. Zaman 70 80-an memang popular lah yang ni Pyrex. Kalau macam raya tu dengar bunyi ni macam jatuh di tengah. Kang sumbing. Dia kata macam tu. Okey, kalau dalam banyak-banyak ni kan Irzani kan, mana satu yang memang dekat di hati yang macam sayang sangat dengan koleksi tu? Kalau saya sayang yang ni lah, Mekin. Okey. Lagi satu sebab susah nak dapat ke apa? ada sentimental value dalam family saya lah. Okey. Sebab nenek saya kahwin dengan atuk saya pakai set ni. Patutlah. Ini agaknya misi mak-mak kita Ini betul kita ke? katakan kita nak kembalikan nostalgia kan. Maksudnya pinggan mangkuk ni dia juga boleh diwarisi. Dan kita lihat kan pinggan mangkuk ni ini akan mengingatkan ataupun mengembalikan kenangan dan juga nostalgia kita dengan insan-insan yang kita sayang yang mungkin dah tak ada dah dengan kita pada hari ini. Okey, selain daripada koleksi Mekin yang memang sayang sangat sebab arwah atuk dengan nenek hidangan makan ada adab makan adab. Moyang saya beli memang untuk khas dia orang berkahwin dululah. Arwah makcik saya yang sulung kalau hidup pun dah
sekarang 82 tahun. So maybe 83, 84 tahun macam tu kot usia dia. Wow, dah jauh, lebih jauh daripada usia kita yang baru 20-an ni kan. Okey, selain daripada koleksi Mackin ni, kalau kita lihat ada juga koleksi peranakan dan juga ada koleksi-koleksi yang lain ni. Dari segi nak dapat koleksi ni, mudah ataupun susah dan dari mana sebenarnya dapat ni? Okey, kalau dari segi nak dapatkan tu, saya banyak pergi berjalan ke pasar-pasar karat. Lepas tu ada jugalah runner-runner yang diorang tahu saya minat, diorang datang jual pada saya. Terus saya belilah. Senang kerja. Tapi kebanyakannya saya hunting sendiri. Saya pergi memburu sendirilah dekat pasar-pasar karat. Lah sambil-sambil tu janganlah segan-segan kan. Masuk tangan. Masuk tangan dulu ini kan dulu kalau orang kahwin ni. Dia macam-macam design. Ni pun ada. Saya sukalah yang ni sebab apa? Kalau yang ini dua kali kejap nak kena tambah air. Yang ini banyak sikit lah. Harap melanggar cepatlah ni buang. Jemputlah makan tu ada kuih. Yang ni ke? Okey, Izani apa pula nak tahu jugalah sebab saya tengok tadi kita interview Daus. Daus pun Izani lepas tu tak lelaki kebanyakannya yang cenderung untuk apa orang kata mengumpul barang-barang ataupun pinggan mangkuk lama ni. Apa sebenarnya kepuasan selain daripada yalah kan itu sejarah dan juga nostalgia kita nak simpan? Dia selain daripada nostalgia, bagi saya satu kepuasan bagi diri saya. Saya dah pernah bekerja macam balik kerja. Bila saya tengok koleksi saya rasa macam tenang. Oh, tenang, puas, seronok. Oh, ingat tengok pokok je. Pokok. Tak payah pokok saya tengok ni pun saya rasa dah cukup. Ni lah cukup. Unik. Saya kalau tengok awak tenang. Okey, so kita nak kongsikanlah juga. Sabar tau. Awak sabar. Nak masukkan gelak lah awak. Okey, mungkin Fazal boleh kongsikanlah kan. Kebanyakan koleksi-koleksi Fazal ni daripada luar negara. Dan macam tadi kata ada juga pergi ke pasar-pasar karat ataupun hunting sendiri kan. Tapi ada tak memang koleksi ni yang memang Fazal pergi ke luar negara beli dan kalau kita kadang-kadang ada dalam kalangan penonton ni memang dia orang pergi bercuti di England contoh kan. Dia memang akan pergi Portobello Market tu kan contohnya untuk cari kan. Ada tak Fazal melakukan perkara sebegitu? Ada salah satunya yang ni lah. Ni masa saya duk berjalan bercuti kat UK yang ni Boleh ke? Boleh nampak? Dekat flea market dekat sana. Kita angkat Boleh. Memang unik bentuknya pun macam bentuk pelik sikit kan. Cantik sangat. Okey. Saya jalan dekat flea market dekat sana dekat UK lah. Somewhere kat sana dan saya minat ni, saya sanggup saya bawa balik lah. Saya packing dan hand carry naik atas. Saya tak bagilah kat mak. Ini memang minum teh dengan skon lah. Kalau macam tadi tu macam Daus tadi kita macam minum kopi dengan lempeng. Tapi ini kita macam minum kopi minum teh dengan skon. Betul. Kan? Dia betul tak? Betul. Kawan saya dia pergi sana dia cari benda lain tapi berbeza dengan saya cari. Memang apa awak? Tak tahulah awak. Lagi satu daripada Indonesia yang Indonesia pun ada juga. Indonesia pun ada. Ini bunga apa sebenarnya? Dia bunga kita panggil bunga kangkung. Bunga kangkung juga. Memang itu sangat popular lah. Okey. Yang ni? Yang tu kek wang merah. Kek wang merah. Ini untuk apa ya? Itu oil and vinegar. Macam mana kita panggil? Untuk minyak. Okey. Okey. Bukan roti wak, oil and vinegar wak. Macam bukan porridge wak. Okey. Okey awak, apa idea awak kalau penonton-penonton nak lihat? Sebab tadi kita tengok koleksi-koleksi tradisional. Yang ini pula koleksi-koleksi nostalgia daripada luar negara. Memang lengkap ya set dia. Ada macam salt and pepper, apa ni, egg holder, semua ada. Okey. Instagramnya? Instagram saya Izani Galleria. EZANYGALLERL. Yang ini memang boleh beli kalau nak beli? Boleh beli. Sebab asalnya saya banyak lebih kepada blog. Pada mulanya start daripada tahun 2018 saya menulis blog pasal pinggan mangkuk lama lah. Boleh juga layari kalau rajin. Izani Galleria juga. Izani Galleria ya. Awak nak tanya tu yang set peranakan tu harga berapa tu? Macam yang ni harga kawan-kawan lah. Harga kawan-kawan. Harga saya beli dulu 600 lebih kurang. Tapi tak. Kalau harga beli dulu 600 lebih, harga kawan 400. Okey. Okey, kita gurau-gurau je. Boleh. Kita nak kongsikan ada banyak lagi perkara-perkara menarik trivia tentang koleksi pinggan mangkuk ini. Apa antara pinggan mangkuk yang mungkin termahal yang pernah ada di Malaysia ataupun pernah anda ketahui? Kita saksikan di kisah ini. Jom. Tahukah anda penggunaan pinggan mangkuk sudah mula digunakan sejak zaman dahulu lagi selepas penggunaan daun pisang sebagai pelapik makanan. Pinggan lazimnya digunakan untuk menghidang makanan dan ianya diperbuat dari bahan kalis air seperti daripada kayu, tembikar dan logam. Bagi menghidangkan makanan jenis kering, biasanya
pinggan berjenis lepir akan digunakan manakala makanan berkuah pula kebiasaannya hidangan akan dihidangkan dalam mangkuk yang berbentuk sedikit bulat atau bujur dan melengkung ke dalam. Pada zaman dahulu, selain dari digunakan untuk menghidang makanan, pinggan mangkuk juga dikatakan boleh melambangkan tahap keberadaan sesebuah keluarga itu. Ini mungkin kerana semakin banyak corak yang terukir dan mereka bentuk yang lain dari pinggan biasa, membuatkan ianya menjadi semakin mahal dan hanya keluarga yang berada sahaja mampu untuk memiliki pinggan mangkuk jenis ini. Kini ramai yang sudah mula mengumpul barangan lama seperti pinggan ini kerana ramai yang sudah tahu menghargai hasil karya seni buatan tangan orang dulu-dulu. Ada yang mengumpul pinggan mangkuk dan dijadikan sebagai koleksi simpanan sendiri. Malah ada juga yang menyimpan dan menjual kembali pinggan mangkuk ini kepada yang mengumpul. Tahukah anda, jenis pinggan mangkuk seramik lama juga antara yang popular dan boleh dikatakan unik pada zaman sekarang. Antara corak yang menjadi kegemaran ramai adalah seperti bunga kangkung, bunga kekwa, motif bunga raya biru dan bunga sakura. Corak bunga yang tampak unik dan seakan muncul di permukaan pinggan mangkuk menjadikan ia lebih menarik untuk digunakan. Harga bagi satu set pinggan mangkuk antik ini dikatakan dapat dijual dengan nilai yang sangat tinggi, mencecah hingga ke RM24,000 bagi satu set unit. Dengan corak yang cantik dan kualiti pinggan yang tahan lama, jadi tidak hairanlah ramai yang menjadikan pengumpulan pinggan mangkuk antik ini sebagai satu hobi di waktu lapang maupun digunakan dalam kehidupan seharian. Itu dia. Mungkin ada yang datang senyum-senyum tu kan. Kita sama-sama lah. Kalau saya kat apa tu? Tudung periuk. Bukanlah terus saji. Tak boleh stop. Okey. Dan hari ini sebenarnya kita nak kongsikan sebanyak mungkin jenis-jenis mangkuk dan juga pinggan-pinggan ayan, termasuk jugalah barang-barang antik yang lain. Kalau tadi kita dah bersama dengan Zani, kita dah bersama Daus. Hari ini giliran kita nak bersama dengan Cik Wan, atau lebih mesra Muhammad Rizwan Bidin nama penuhnya. Kita panggil Cik Wan lah. Cik Wan. Okey Cik Wan. Kalau kita tengok ni sampai ke hujung sana tu, dia punya koleksi dia. Dan mungkin boleh kongsikan jugalah bila agaknya mula apa orang kata mengumpul koleksi-koleksi. Sebenarnya masa mengumpul ni start pada PKP hari tu. Sebab tak boleh pergi kerja, tak boleh buat kerja kan. Jadi duduk rumah macam apa nak buat? Sebab kita pendapatan meniaga kan. Okey. Lepas tu mulalah suka masak buat video. Masak buat video. Lepas tu buatlah macam susun cantik, buat cantik. Maaf tak ada sumber. Tak apa. Lepas tu bila dah lama-lama kan, macam nak kumpul lagi lah. Pinggan tu nak kumpul lagi lah. Dah lama-lama jadi macam banyak tu. Ada seorang kakak ni memang dia cakap, kau buat apa simpan saja. Cuba buat makan nasi talam. Tak berani tapi dia cakap buat. Alhamdulillah mendapat sambutan. Ini satu perkara yang memberangsangkan dan juga mengembirakan. Daripada hobi akhirnya menjadi sumber pendapatan. Dengan satu konsep perniagaan lebih klasik lah. Maksudnya setiap hidangan yang dijual memang menggunakan pinggan-pinggan lama. Memang menggunakan. Kita kan geram tengok dalam. Kita tolong ni mungkin Cik boleh kongsikan lah juga kan. Kalau kita lihat sedap pula kuih ni kan. Kalau kita lihat ada macam-macam koleksi pinggan yang ada di sini. Yang tak ada dengan tetamu kita yang tadi tu. Kalau kita lihat kat depan ni ada pinggan ikan, ada pinggan ayam. Mungkin boleh kongsikan tentang koleksi-koleksi ni. Okey, yang ni memang biasanya macam Baba Nyonya lah. Ini pun Baba Nyonya. Memang kita mula-mula kita kumpul yang Melayu-Melayu punya kan. Tapi bila start macam dapat 1-2 biji pinggan mangkuk tu macam lepas tu dah start nak cari lagi, nak tambah lagi. Macam mangkuk ikan ni. Okey. Lepas satu. Mangkuk ikan ataupun mangkuk ayam ni kan, kadang-kadang macam kita katakan awal tadilah, kadang-kadang bukan sebab makanan tu, tapi disebabkan oleh pinggan yang kita gunakan tu, dia menaikkan rasa dan juga selera kita menikmati hidangan. Kalau kita buat macam makanan, macam bersuk, macam Baba Nyonya apa semua kan,
Kalau kita pakai mangkuk ayam memang feel dia lain macam. Betul Betul. Ini betul-betul awak boleh rasa. Boleh. Betul Betul. Okey, Ah, sambil-sambil lah sedap. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, ini tadi kalau awak dah cakap tu nak dapatkan aura makan tu, saya nak kongsikan ni sedikit daripada Suzaida Seman. Ibu mertua saya memang bagi satu set pinggan bunga kangkung. Bulan puasa saya amalkan guna. Nak ada aura berpuasa di kampung. Bunga kangkung ni versus Port Marion. Betul ke? Dia tulis dekat situ. Betul lah awak Kita pun tak berjinak-jinak awak. Kita pun tak tahu kalau zaman sekarang memang Port Marion tu memang popular lah orang kumpul kan. Tapi mungkin itu juga boleh dijadikan warisan untuk anak-anak kita akan datang. Betul. Sebab zaman dulu-dulu mak-mak kita ni Nuri Takir, Pyrex ni semua kan orang pakai buat kenduri dan sebagainya. Tapi mungkin boleh kongsikanlah juga kalau kita lihat koleksi tu. Saya rasa koleksi jug tu legend. Itu dulu kalau hari raya tu tuang pula dengan air Air sirap Air sirap pun dah jadi dah. Kan? Dengan kuih batang buruk, kuih kuih bangkit kan. Kuih loyang. Cah sedap kan. Okey, cuba boleh kongsikan tak koleksi jug warna biru Okey, tu? koleksi jug biru tu, jug tu memang daripada mak lah. Daripada mak. Lepas tu saya pergi kedai antik, saya jumpa cawan tu 4 biji. Gelas dia saya jumpa. Bila jumpa tu saya rasa macam menang loteri. Alhamdulillah. Seronok ke main. Macam terjerit-jerit bila dapat kan. Itulah bila orang yang mengumpul ni dia rasa kepuasan dia macam tu. Okey, apa agaknya kata achievement kan baru bermula masa PKP dalam banyak-banyak koleksi ni yang mana yang macam dapat pun itu susah nak dapat tu tapi Cik Wan dapat. Ada yang ke? Macam itulah macam yang gelas kaca yang itulah sebab yang ni banyak. Kalau kita tengok Facebook dalam apa memang banyak. Tapi kalau macam gelas-gelas yang ni saya dapat daripada rumah lavender. Okey. Memang bila tengok dalam gambar tu terus cop. Okey. Cik Wan, kalau cakap tentang pengumpul-pengumpul barangan lama ni, kebanyakannya mereka memang sayang sebab koleksi-koleksi ni susah nak dapat, mahal dan ia memang dekat di hatilah orang kata kan. Tapi bila Cik Wan menggunakan barangan-barangan lama ni untuk dihidangkan kepada pelanggan, tak rasa sayang ke takut kan? Ataupun memang rasa memang apa yang kita suka ni kita nak kongsikan juga nostalgia dan juga kegembiraan ini dengan orang lain. Rasa sayang dengan rasa risau tu sama banyak. Okey. Risaulah kan takut budak-budak makan. Pecah. Tapi setakat ni alhamdulillah. Memang terjagalah. Bila orang makan kita pun rasa macam seronok sebab apa orang pun puas. Dia mengembalikan kembali nostalgia kan. Kadang-kadang tak semua orang berkesempatan untuk mengumpul ataupun ada koleksi-koleksi sebegini. Kadang-kadang dengan ruangan rumah yang lebih terhad ataupun kita ada faktor-faktor lain yang tak dapat memberikan kita peluang untuk mengumpul. Jadi kalau teringin, rindu, nak feeling ataupun nak imbas kembali kenangan dengan arwah atuk, nenek di kampung ataupun arwah ibu dengan keluarga masa kecil-kecil makan ikan telur masin tu berebut-rebut kan. Satu biji tu berebut-rebut adik-beradik. Mungkin itu dapat mengembalikan nostalgianya. Bolehlah menikmati hidangan yang disediakan oleh Cik Wan ni. Okey, nasi talam. Instagramnya. Ya, kongsikan. Instagram saya pakai TikTok. Untuk yang nasi talam ni saya pakai TikTok. Boleh kongsikan. Wan Rizwan Bidin. Wan Rizwan Bidin. Ataupun hashtag je nasi talam jengka. Ada keluar jengka ni. Daripada jengka. InsyaAllah lah kita kena pergi jengka lah. Okey. Alright. Okey, baik. Terima kasih banyak-banyak kita nak ucapkan kepada Cik Wan. Menarik sekali kan perkongsiannya macam-macam ada dekat sini. Boleh terus pergi ke TikTok yang dikongsikan tadi tu. Okey, kita nak teruskan dengan perkongsian kita untuk next kita punya pinggan. Tapi ini kan sebenarnya kita nak dengarkan dulu pendapat orang ramai tentang perkongsian koleksi ni. Sebab kadang-kadang ada orang nak tahulah dia memang suka ke, tahu ke, tak tahu ke, senang nak dapat ke, susah. Kita dengarkan. Terima kasih Cik Wan. Memang baguslah sebab ia mengembalikan memori-memori indah. Dulu-dulu zaman kita muda-muda, dulu zaman kanak-kanak, zaman nenek-nenek kita dulu, zaman masa tinggal di kampung, menggunakan dapur kayu api, makan sama-sama, makan dalam dulang. Jadi memang nostalgia lah. Pinggan mangkuk macam tu memang best. Saya memang minat, saya ada simpan rasa dekat rumah ada 2 almari. Bunga kangkung especially sebab bunga kangkung ni memang dia punya design dia, bunga dia memang evergreen. Jadi ramai orang minat bunga kangkung. Jadi saya ada simpan dari teko dia, pinggan mangkuk, cawan mangkuk, dia punya pinggan besar dia. Memang akak kumpul PML ni. PML tu bermaksud pinggan mangkuk lama. Memang akak ada koleksi kat rumah. Akak beli sikit-sikit. Akak memang minat sangat. Asalnya ada pinggan bujur, bunga kangkung sahaja pemberian mak akak. Tapi lama-lama datang minat tu tak tahulah datang sendiri kan.
Akak kumpul sikit-sikit dah penuh satu almari. Ni daripada zaman-zaman dulu, sebab makin lama makin tak ada. Dia tak reproduce. So macam benda ni kalau kita tak ada sekarang, takkan ada sampai bila-bila. Sebab tu saya ambil inisiatif nak collab ni. Pada saya galakkan lah sebab pinggan mangkuk sekarang pinggan mangkuk lama, barang-barang kaca lama ni dia dah jadi nostalgia tau. Jadi benda ni akan jadi menggamit, kata orang, mungkin orang-orang dulu yang masih merasa guna pinggan mangkuk ni, pinggan-pinggan lama. Jadi dia rasa teruja tau, dia mengimbau kenangan lama. Macam saya masih terasa saya masa zaman-zaman saya muda-muda dulu, masa saya zaman kecil-kecil dulu, saya guna pinggan mangkuk ni tau. Sampai sekarang ada pinggan yang saya makan sampai sekarang saya guna. Nampak macam bawa bekal. Bawa bekal dari jiran sebelah. Okey. Betul lah orang kata sebenarnya. Kalau kita makan, dalam pinggan ni rasa macam air tangan orang lama kan. Tempatlah 5 biji kan. Ya, Pak Sila. Puan Zainab rasa nak Puan Zainab? Nantilah. Jiran kita bagi. Dia belanja. Okey, baik. Kita nak bersama dengan Puan Zainab Zainuddin. Daripada Zainab Gubuk Antik. Saya. Puan Zainab orang lama lah maksudnya dekat sini semua koleksi ni sebenarnya turun-temurun ke ataupun bagaimana? Ada yang lama, kemudian ada yang sebab minat tadi, kita pun menambah koleksi. Okey. Menambah koleksi. Antara koleksi yang pertama sekali. Yang lama-lama tu, macam tu mangkuk nasi. Okey. Mangkuk nasi. Teko ayan. Okey. Dan kalau tengok di sini, Acik punya koleksi pinggan mangkuk lama Acik adalah daripada ayan. Ya, betul. Okey, betul. Kebanyakan orang dia seramik, kan? So, Acik daripada ayan. Okey, kalau penonton-penonton tengok ni, saya yakin yang dekat rumah ni mesti kata, ya Allah tuanku dulu pergi rumah nenek ni, letak dodol, letak agar kering, betul tak? Letak kuih bahulu dan sebagainya. Mungkin boleh kongsikan. Ini kalau hari raya ni win, ini memang keluar dulu ni. Betul. Ini piring dodol. Orang dulu dia rajin. Bila tamu datang, baru dia isi kuih dalam tu. Sekarang pun rajin juga, rajin. Tapi dalam balang je. So, kita akan letak situ. Dan ini air cuci tangan. Tempat cuci tangan dia comel je. Betul. Orang dulu dia basuh tangan sikit je. Orang sekarang boleh guna yang ni lah. Ya betul. Ni bekas cuci tangan. Ini lepas tu dah kena tukar pula pergi perigi. Ya betul. Kan, nak tambah lagi air kan. Kalau rajin sikit pergi dapur lah. Dah kumpul. Okey, selain daripada kita panggil pinggan ni apa sebenarnya pinggan dodol? Dia daripada plastik ke? Yang ini daripada apa dah panggil, dia bukan kaca kan. Plastik. Apa dia orang panggil, alah lupa Acik ni. Tak apa. Lebih kurang lah. Kalau lupa tak apa. Okey. Itu memang orang kata ini yang orang putih kata rare lah kan. Jarang-jarang ataupun susah. Ini saya ingat lagi masa kecil-kecil mak saya ada ni kat rumah. Tapi dalam ni dia letak air ada colour. Betul. Saya nak tanya juga tu sebenarnya itu apa? Hiasan. Bukan hiasan dulu. Sebenarnya kalau kita hidang makanan, kemudian orang yang tak minum air manis, dia akan isi air kosong dalam ni. So letak tepi hidangan. So yang makcik-makcik yang tak nak apa, dia akan ambil air tu lah. Tengok istimewanya. Cantik betul lah. Set dia siap dengan periuk. Macam pergi masak karat Ini macam ini kalau macam ini kan, kalau dah masak-masak ni masak lemak labu dengan pucuk manis. Boleh. Pucuk manis. Letak je atas tu. Siap dengan sendoknya. Kan. Walaupun dia adalah pucuk tak ada nak bagi awak makan. Ada. Ada pinggan ayam tu. Kalau kita tengok tu dulang yang tu, tengok dia ada kaki. Special sangat. Lah. Kita tak boleh jumpa sekarang. Dulu-dulu kenduri kan hidang macam ni kan penat ini ke belakang ada kaki. Ada kaki. Tak pernah dilihat sekarang. Betul. Ini kalau makan ambeng lah, kalau dari Sabak Berendam kan nasi ambeng kan. Kita letak ambeng ni kan. Lagi seronok Ya. Ini nasi ambeng. Daripada penonton kita, tolong kita. Terima kasih banyak-banyak. Plastik ini dipanggil damar. Ya betul-betul damar. Sorry, lupa. Itulah dia. Yang ni pula ni? Itu besin. Tengoklah, orang dulu kan set dia dengan periuk, dengan besin. Ini
Kalau tengok tahun 1957. Kita belum lahir lagi. Acik pun belum lahir. Belum lahir lagi, muda lagi. Okey, sambil-sambil. 1957. Ini 1957. Ini pula saya nak kongsikan Zafi Rafia kata rumah saya di kampung arwah monyang punya pinggan lama banyak pinggannya dah berumur 100 tahun lebih. Ini lagi lama. Itulah dia. Apa yang pinggan tu? Macam bagi orang tahu. Simpan lah, Kalau kan? kita lihat tadi, kalau koleksi-koleksi yang lain tu koleksi-koleksi seramik kan. Mana pula nak letak di balik letak di ini ini deko dan ini bekas apa ni? Czechoslovakia dulu. Macam mana? Saya sebut dia? Sekali lagi. Czechoslovakia. Negara sana lah. Baru ada ni tu bekal nasi dia yang betul. Bekal nasi. Cuba tengok cantik Menarik. dulu punya. Boleh ke tu? Kalau yang keramik tu takut pecah. Yang ini baling tak pecah. Betul. Ini kan sekarang ni saya duk kumpul beli ni. Rasa kalau minum air dalam ni sedap betul. Ini kena buat air kopi. Betul kan kopi. Kopi. Tapi itulah kan. Dia punya kualiti ataupun material yang digunakan kalau pinggan-pinggan mangkuk antik ni berbeza dengan yang sekarang. Memang sama tetapi dia punya material tu kurang sikit kan. Agaknya itu sebabnya orang-orang suka nak kumpul nak ambil yang lama juga. Betul. Tapi saya nak tanya kepada Puan, kita ni berkongsi kegembiraan yang kita ada ni kan dengan insan-insan yang mungkin tak dapat berpeluang untuk merasai kenikmatan yang sama ni. Kalau tengok ada acuan kuih macam-macam kat depan tu kan. Tapi kabarnya Puan Zainab juga, kalau tadi rakan kita ni dia hidangkan daripada hobi ni dia hidangkan melalui makanan. Tapi Puan Zainab pula kongsikan melalui pusat penginapan. Betul? Ya, betul. Homestay yang berasaskan bangunan lama ni. Ya, homestay saya bernama Gubuk Antik. Konsep klasik. Jadi rumah kampung, rumah kayu dan siapa yang menginap ambil package makan, kita akan hidang dengan pinggan mangkuk lama. Dapatlah rasa kan suasana dulu. Makanan juga kita semua menu adalah menu kampung. Sedap. Contohlah ya. Okey, macam tadi masak lemak labu, ikan masin, sambal belacan ada. Wajib kena datang. Okey, kita akan tadi pergi ke mana tadi? Jengka. Ke Sabak Benam. Saya tengok kat sebelah tadi tu ada sambal ikan masin tau. Kejap lagi. Boleh. Okey, mungkin boleh kongsikan juga laman Instagramnya kepada penonton. IG Zainab Gubuk Antik. Okey, Zainab Gubuk IG Zainab Gubuk Antik. TikTok pun Zainab Gubuk Antik. Okey. FB dia Zainab Zainuddin Koleksi Antik. Kena ada antik sebab orangnya pun dah antik. Sebab tu orang cakap lagi antik, lagi berharga. Mahal, tinggi value-nya. Jual balik. Kita nak ucapkan terima kasih kepada Puan Zainab dan juga kepada tetamu-tetamu kita yang lain. Kita nak berehat dahulu seketika. Jika berkesempatan nanti, kami nak bawa anda semua yang tercari-cari kat mana agaknya nak cari tempat-tempat yang ada jual barang antik ni. Pastikan terus bersama kami di Wanita Hari Ini. Okey. Terima kasih, Puan. Wanita Hari Ini. Wanita Hari Ini. Hai, so hari ini saya berada di salah satu pusat membeli belah di Angkor Mall, di mana di sini sebenarnya terdapat banyak barangan lama, terutamanya pinggan mangkuk lama. Jadi hari ini saya nak tengok apa antara pinggan mangkuk ataupun corak-corak yang ada. Jom ikut saya. Set pinggan mangkuk yang pernah popular di sekitar tahun 1990-an kini dapat dilihat mula dikumpul semula oleh sesetengah masyarakat Melayu. Corak motif bunga di pinggan bukan sahaja kelihatan cantik dan klasik, malah ianya dikatakan mempunyai nilai yang sangat tinggi. Bagi Nur Asila Akmawati Muhammad, genap 7 tahun, kini menjadi seorang pengumpul serta menjual sesetengah koleksi yang ada. Baginya, dengan mengumpul pinggan lama, ia sedikit sebanyak dapat memberi kepuasan buat dirinya. Bagi saya, memang itu sebab kita punya hobi. Kita punya kesukaan. Maksud kalau masa lapang, inilah kita buat. Bila kita dapat tu, kita sangat happy lah. Lepas tu ada benda tu kadang-kadang kita let go benda tu. Bila ada 2, 1 kita let go. Tapi let go tu, kita masih lagi teringat dengan benda yang kita simpan tu. Contohnya tekok, kewa merah. Dah ada 1, lepas tu kita jual 1. Kadang-kadang ada masa tu orang nak juga kan. So kita jual juga. Tapi kita masih ingat lagi tekok tu. Mementingkan kualiti pinggan mangkuk sentiasa terjaga
Bagi Asila, ianya penting untuk sentiasa memastikan koleksi yang ada tidak pecah dan berada dalam keadaan baik. Kebiasaannya, dia akan membalut dulu bungkusan pinggan mangkuk yang dibeli oleh pelanggan dengan rapi dan kemas. Ada customer tu dia nak beli, lepas tu dia suruh kita post. Bila nak post tu kita akan bungkus betul-betul sebab barang tu berharga. Kalau pecah memang tak ada ganti. Kalau dah tak ada nak cari tu, kalau pusing satu Malaysia tak tentu dapat lagi. So memang sangat-sangat berharga lah bagi saya. Akui permintaan pinggan mangkuk lama kini semakin berkurangan dan tidak mendapat sambutan, namun itu bukan menjadi penghalang buat dirinya terus mencari dan mengumpul koleksi yang ada. Ini minat saya. Saya dah cuba barang lain, banyak benda cuba, memang tak okey. Hanya pinggan mangkuk ni bila kita suka sangat, tak boleh. Kalau kita nampak kat mana-mana kita jalan, kita cari barang, kita akan nampak ni, kita akan beli juga. Kalau kita tak ada minat tu, kita tak akan dapat collect. Sebabnya market pinggan mangkuk ni memang dia tunggu naik. Ada masa dia okey, ada masa tak okey. Ternyata mengumpul atau memiliki pinggan mangkuk lama mempunyai kelebihannya yang tersendiri. Bukan sahaja dapat menggamit kembali nostalgia pada zaman dahulu, malah ianya juga dapat dijadikan sebagai pinggan kegunaan harian sekaligus dapat dibuat sebagai koleksi peribadi. Menarik sekali itu adalah laporan daripada Tasha, dapat menggamit juga nostalgia. Hari ini kita dah kongsi 4 dengan laporan yang disediakan tu, rasa macam dulu-dulu je kan. Kan best kan? Dan tapi rasa sebab pun ada juga, kita gelak-gelak gurau-gurau tadi tu. Sebab pun ada, sebab teringatlah kenangan dulu-dulu bersama dengan ahli keluarga yang mungkin dah tidak pun lagi ada bersama dengan kita pada hari ini. Tapi tak apa, itu kita tinggalkan, letak dan ke tepi. Hari ini kita nak bersama dengan adik-adik dan juga guru-guru ini yang datang jauh sebenarnya daripada Bukit Mertajam, Pulau Pinang. Kita bersama dengan kumpulan Mutiara Cempaka Sari dari SK Macang Bubuk 2 Pulau Pinang. Apa khabar semua? Abang semua. Ini betul. Abang semua. Okey, kita bersama dengan guru besarnya Fatin, Puan Jurah Haji Amin. Dan kita bersama juga dengan guru pengiring, guru tari. Inilah dia kan, orang kuat di belakang tarian ini, Encik Abu Hassan Samdin. Apa khabar? Khabar baik. Alhamdulillah. Dan semua adik-adik ni lah. Okey, kabarnya kumpulan ini sebenarnya ada 40 orang ahli dan 7 orang guru pengiring. Okey. Pengacara. Okey. Terima kasih cikgu. Mungkin cikgu boleh kongsikanlah sebenarnya dah berapa lama kumpulan ini ditubuhkan? Sebenarnya kumpulan Mutiara Cempaka Sari ni telah ditubuhkan semenjak tahun 2018 lagi. Jadi semenjak itulah kami mula bergiat aktif untuk memperkenalkan asal bakat anak-anak didik kami lah dalam bidang tarian, untuk mengetengahkan kita punya kesenian negara kita. Jadi kami sangat berbanggalah kerana memiliki bakat-bakat mutiara. Tepuk tangan. Tahniah cikgu. Negara kita kan. Tapi macam mana pula sesi latihannya, pembelajarannya, pembahagian masa dengan adik-adik ni semua? Baik, sebenarnya kami telah mengkhaskan waktu belajar dan waktu latihan. Masa waktu latihan tu biasanya kami lakukan setiap minggu sekali. Lepas tu kalau ada pertandingan, persembahan yang orang lain jemput kan, kami buat kerat sikit lah. Jadi kadang-kadang sampai berlarutan sampai ke malam. Tapi minat punya pasal kan? Itu. Minat dan juga sokongan daripada ibu bapa tu penting. Mungkin Puan Jurah boleh kongsikanlah juga kan, selain daripada minat dan juga usaha sama yang dijalankan oleh guru-guru dan anak-anak ini yang suka untuk orang kata menunjukkan skill ataupun bakat mereka yang berbeza daripada akademik ni, bagaimana pula dengan sokongan daripada ibu bapa? Sebab hari ini alhamdulillah yang datang juga bersama kami ramai ibu bapa. Kalau kamera boleh ambil dekat depan ni yang bersama-sama dengan kita hari ini. Jauh dah dari Pulau Pinang. Silakan Puan Jurah. Okey, bersama-sama dengan tim kami pada hari ini seramai 39 orang. Kami datang satu bas. So, kami juga bersama dengan PIBG dan PIBK. PIBK kami ada penyumbang untuk catat satu bas. So, terima kasih ada juga penyumbangnya di sini. Puan Azhar, dan juga kita ada waris-waris yang sangat suportif, yang sokong anak-anak untuk latihan, sokong anak-anak dari segi moral, dari segi material, dari segi masa. Ambil latihan pukul 10 malam pun okey kan. So alhamdulillah kita cuba bawa bakat anak-anak ke tengah. Kita cuba memperkenalkan SK Macang Bubuk 2 Pulau Pinang di persada yang lebih tinggi. Sebab kami adalah sekolah yang agak terpencil lah, sekolah di pendalaman juga. Bukan pendalaman lah, macam
pinggir bandar, pinggir bandar. Cikgu nak tanya jugalah, kebiasaannya kalau kita bercakap tentang anak-anak sekolah ni, akademik itu memang menjadi keutamaan. Tapi apabila kita lihat anak-anak ini sebenarnya juga boleh menonjolkan bakat mereka ataupun mereka boleh keluarkan sebenarnya orang kata kelebihan mereka kan cikgu. Bagaimana cikgu melihat anak-anak ini sebenarnya lebih produktif, lebih aktif dan juga persekitaran tu mungkin lebih kondusif sebenarnya? Okey, buat masa ini kita akan melahirkan kemenjadian anak-anak secara menyeluruh. Bukan saja kurikulum, kita juga melihat dari segi koko, sasiah mereka. Jadi bila mereka terlibat dengan seni tari ini, seni tari ini adalah satu latihan sebenarnya untuk kesihatan. Betul. Kan kalau kita lihat dia dari segi sudut yang positif, bukan saja hiburan, dia juga boleh menjadikan anak-anak kita sihat. Jadi kita pun berhajat untuk memperkembangkan kepada sekolah-sekolah berdekatan. Kita akan buat banking yang lebih besar dengan bantuan jurulatih, waris dan juga PIBK setempat lah. Kita pun dah ada penaung untuk tujuan itu insyaAllah. Okey, itu dia daripada guru besarnya Puan Jura. Kita juga bersama dengan adik-adik kita ni, kalau boleh lah kita nak tanya juga lah. Wakilnya kita nak tanya adik Nur Elina Maisara, darjah berapa ni? Sebenarnya saya darjah 6. Darjah 6. Okey, macam mana sebenarnya awak memang minat ke ataupun awak mula-mula cuba tapi sebenarnya berbakat dan juga awak seronok? Sebenarnya saya minat tarian daripada kecil. Okey. Lepas tu waktu saya darjah 3 saya masuk grup tarian lah. Lepas tu saya cuba dan sekarang sampai ke tahap ni lah. Okey. Dan nak tanya Afif lah pula. Afif umur berapa? Senyum je dia. Sama. Darjah 6. Darjah 6 dah. 12 tahun. Darjah 6. Afif memang minat menari ke? Mula-mula tu saya try masuk uji bakat untuk masuk ni. Betul saya tak sangka boleh masuk. Lepas tu sampai sekarang lah saya masih ada dalam tim ni. Okey, Aunty nak tanya. Aunty nak tanya. Kalau kebiasaan yang tadi kita tengok tarian tradisional kan. Tapi budak-budak tu bukan kanak-kanak. Kebiasaan dia suka macam hip hop lah, rap lah. Awak boleh ke? Boleh mungkin sikit-sikit. Boleh lah. Tunjuklah sikit. Malulah dia. Boleh ke tak boleh? Boleh tak boleh? Boleh. Elina boleh ke? Elina boleh. Elina boleh. Okey, tunjuk Elina. Tunjuk Elina sikit. Kamera dah on dia Elina. Okey. Apa-apa tarian lain selain daripada tradisional? Tarian India boleh. Dia memang minat dalam bidang seni. Okey. Okey, 3 2 1. Teng 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 teng. Tak ada muzik. Okey, boleh tu. Okey. Nasib baiklah dapat anti-anti orang ni. Okey, terima kasih kita ucapkan. Kita juga nak ucapkan terima kasih kepada cikgu-cikgu, guru besar dan juga cikgu dan juga adik-adik semua. Terima kasih. Cantik make up dia. Siapa yang make up ni sebenarnya? Cikgu-cikgu. Cantik. Hebat cikgu. Okey. Kita nak ucapkan terima kasih kepada ibu bapa dan juga guru-guru PIBJ dan juga PIBK yang sudi bersama dengan kita hari jauh daripada Bukit Mertajam Pulau Pinang. Dan kita juga tak puas tadi nak tengok persembahan mereka yang awal. Kita nak kongsikan satu lagi tarian daripada mereka. Ya, jom apa lagi kita tak nak buang masa. Silakan. Silakan. Anda ambil ni okey. Berkias
kami di Wanita hari ini dan nampaknya kita telah pun sampai di penghujung siaran kita untuk topik yang kita bawakan hari ini iaitu nostalgia pinggan mangkuk lama. Betul. Dan kami harapkan apa yang kami kongsikan, kami gurau-gurau, kami bersloka pada hari ini dapat menggembirakan anda yang mungkin sedang berduka ataupun tak tahu apa yang nak buat di hujung minggu ini. Semoga kita semua dapat melalui hari hujung minggu ini dengan lebih gembira dan juga tenang, insya-Allah. Dan terima kasih juga kepada anda yang sudi untuk menghantarkan komen-komen anda di Facebook Wanita hari ini. Dan esok kami akan kembali, bukan esok tetapi Isnin. Belum lagi macam tak cukup hujung minggu. Depan sikit kita nak bawakan satu topik ini. Mungkin kalau tadi Fiza cakap dia yang berduka cita, inilah waktu yang sesuai untuk kita pergi healing sekejap ataupun kita merawat jiwa kita. InsyaAllah. Ada macam-macam caranya. Teruskan bersama kami di Wanita hari ini Isnin nanti. Kami tinggalkan anda dengan persembahan Tadan Inang daripada adik-adik kita ini. Silakan.